Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih lagi dalam bab 8 di mana kita berada dalam subtopik 8.2 iaitu jadual berkala moden, di mana fokus pada hari ini adalah penentuan kumpulan dan juga kala daripada susunan elektron. Kemudian kita akan lihat pula pembentukan ion positif dan pembentukan ion negatif. Baik anak-anak, sekarang ni kita nak tengok tentang susunan elektron. Ini adalah revision pelajaran kita pada kelas yang lepas. Okey, sekarang ni pertama sekali identify lah nombor proton dia berapa. So dalam soalan dikatakan bahawa nombor proton dia adalah 7. Selalu ingat dalam atom yang neutral, proton adalah sama dengan elektron. Maksudnya kat sini proton ada 7, elektron juga ada 7. So sekarang ni kita kena susun 7 elektron ini dalam dia punya petala-petala lah. So ini atom Q kan. So kita keluarkan huruf Q dan letak petala pertama. Ingat petala pertama ni hanya boleh letak 2 sahaja. So 1, 2. Okey, sekarang kita letak baki dia dalam petala kedua. Baki dia berapa? So, baki dia ada 5. Sebab 5 tambah 2, 7 kan? Jumlah elektron tadi dia katakan ada 7. So, sekarang petala pertama dah letak 2. So, baki dia 5 dekat petala nombor 2. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kat mana kita boleh ramal atom Q ni berada dalam kala berapa? Okey, kala kita kena tengok berapa petala yang dia ada. Okey, berapa petala dia? Itu kala. Kalau kita nak tengok kumpulan, kita tengok berapa elektron valence dia. Elektron valence. Apa maksud elektron valence? Elektron dalam petala yang terakhir. So, sekarang ni atom Q dia ada 2 petala. 2 petala. Maka dia berada di kala nombor 2. Yang ni lah. Ni kala 2. Termasuk sini. Sampai sinilah kala nombor 2. Dan di petala terakhir, petala nombor 2 ni, dia ada 5 elektron valence. Kalau 5 elektron valence, dia berada di kumpulan 15. Kenapa? Saya ada beritahu kan, kumpulan 1 dengan 2 boleh sah, tapi 3 ni 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, 13 ni ada 3 elektron valence. Kumpulan 14 ada 4 elektron valence. Kumpulan 15 ada 5 elektron valence. Samalah, kumpulan 16 ada 6 elektron valence, 7 elektron valence, 8 elektron valence. Yang kita tidak belajar adalah unsur peralihan. So, tak payah fikir lain tu. So, sekarang ni dikata elektron valence ada 5, maka di kumpulan 15. Okey, sekarang ni kita check. Betul tak atom Q ni berada pada petala nombor 2. Okey, inilah yang kuning ni, yang nombor 2 ni. Dan dia berada pada kumpulan 15. Okey, di sini. Okey, so betul tak? Cuba kalau nampak lah nombor proton dia kat situ 7. Nitrogen, dia adalah nitrogen. Di mana nombor proton dia adalah 7, kecil sangat dan nombor nukleon dia adalah 14. Betul lah. Kalau tengok berapa banyak petala dia. 1, 2. Kumpulan tengok elektron valence dia. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau 5 adalah kumpulan 15. Okey. Alright, nak lagi? Jom kita bincang pula unsur X. Sekarang ni kita akan ramal dekat kita punya jadual berkala. Unsur X ni unsur apa? Okey, dia kata proton dia adalah 12. So, proton sama dengan elektron. Proton 12, maka elektron juga 12. So, jom susun elektron. So, dia adalah unsur X. Okey, ada 12 elektron. So, petala 1 ada 2 sahaja. 1, 2. Alah, kebetulan XX pula kan? Tak apalah Okey, petala kedua ada berapa? Okey, baki dia berapa tadi? Baki jumlah elektron ada 12. So, jumlah elektron 12. Kita dah isi 2. Baki 10 kan? 10 tak boleh masuk dalam petala kedua ni. Sebab maksimum dia 8 je. So, kita masukkan 8 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kenapa 8? Maksimum dia 8 atau 18. 18 pun start petala ketiga. Macam mana kita nak tahu petala ketiga boleh isi 18? Kalau baki elektron tu lebih sama atau lebih daripada 18, baru kita isi petala ketiga tu dengan 18 elektron. Kalau kurang dari 18, tak boleh isi.
kena isi 8 sahaja. Tapi masalahnya sekarang ni, kita punya baki elektron tinggal 2 je. Betul kan? 8 tambah 2, 10. So, 12 tolak 10 tinggal 2. So, petala ketiga kita isi je lah 2 tu. Okay, 1, 2. Okay, now, kita tengok kala berapa? Kala ada 3. Petala ada 3, so dia kala ketiga. So, yang geng dia, geng yang ni. Kala ketiga ni. Okay, yang ni, geng dia. Alright, dan elektron valence dia ada 2, maka dia di kumpulan 2. Kala 3 kumpulan 2, yang ni lah. Rupanya dia adalah magnesium, di mana magnesium ni proton dia ada 12. Alamak, 12 dan saya tak nampak dah tertutup dah dia punya nukleon, jisim atau relatif dia. So tak apalah. Yang penting kita dapat tentu sahkan bahawa magnesium ni ada 12 elektron, berada pada petala ketiga, Okay, sebab berada pada kala 3 sebab ada 3 petala, dan dia berada dalam kumpulan 2 sebab elektron valence dia ada 2. Alright, tadi kita dah tengokkan macam mana kita nak susun elektron. Okay, sekarang ni kita nak belajar pula bagaimana kita nak menentukan bagaimana kita nak menentukan sesuatu unsur tu boleh menjadi ion positif atau ion negatif. Alright. Atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Kecuali, lupa nak tulis, kecuali kumpulan 18 sahaja. Kumpulan 18 sahaja unsur-unsurnya dah stabil. Yang lain-lain daripada nombor 1 sampailah kumpulan 17 semuanya tidak stabil. Okay. So, semua atom ni cenderunglah untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Semuanya akan cenderung membentuk susunan elektron yang stabil. Okey, atom neutral membentuk ion dengan cara sama ada dermakan elektron, okey, pada petala terluarnya kepada atom lain, atau dia nak terima elektron pada petala terluar dia daripada atom lain. Dia dermakan elektron yang berada di petala luar dia, ataupun dia terima elektron untuk cukupkan elektron dalam petala paling luar dia. Kan? Sebab dia nak capai susunan stabil tadi. Susunan stabil tu kita panggil susunan duplet atau oktet. Yang stabil. So, duplet dan oktet ini adalah susunan elektron yang stabil. Semuanya ada secara semula jadi dalam kumpulan nombor 18. Apa maksud susunan yang duplet dan oktet? Tapi yang first ingatlah bahawa duplet dan oktet ni dia stabil. Susunan elektronnya stabil. Okey, maksud duplet ialah apabila pada petala pertama ni telah diisi dengan 2 elektron. 1, 2. Okey, 2 elektron. Susunan elektron yang stabil, ia mempunyai 2 elektron pada petala pertama sahaja. Okey, petala pertama sahaja tau. Okey, duplet ni pada petala pertama sahaja. Pada petala pertama sahaja yang diisi dengan 2 elektron. Dah penuh. Petala pertama ni kecil. 2 elektron je dah penuh. Okey, kalau 1 elektron, apa contohnya hidrogen kan? Hidrogen petala pertama dia ada 1 je elektron. Dah duplet belum? Belum lah. Sebab 1 je elektron. So, dia tidak duplet. Dia tidak stabil. Yang stabil helium. Helium kumpulan berapa? Cuba tengok jadual berkala. Helium ni kumpulan 18 atas sekali. Itu sebabnya helium ni dia tak duduk kumpulan 2. Sebab helium pada petala pertama dia dah cukup. Dia dah cukup 2 elektron yang boleh tempat dalam petala pertama ni. So, dia dah betul-betul stabil. That's why dia duduk atas sekali dalam kumpulan 18. Sebab dia dah stabil. Okey. Kemudian, tengok pula susunan oktet. Oktet ni, dia refer kepada petala nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Dan dia refer pada kedudukan yang mana? Apabila elektron tu apabila setiap petala yang terluar tu mempunyai 8 elektron. 8 elektron. Kira stabil lah. Kira dia stabil lah. Kalau dia mempunyai 8 elektron. Dan kalau 8 elektron ni kita panggil sebagai oktet. Okey? Duplet petala pertama je, ingat. Duplet petala pertama sahaja. Petala 2 dan seterusnya adalah oktet. Okey, berapa bilangan maksimum? 8. Okey, tadi kata 18, kan kita ada belajar tentang petala ketiga berisi 18 tu.
Okey, boleh. Tapi ingat, yang itu apabila bilangan elektron dia lebih daripada 20. Kan? Alright? Dan ingatlah syarat-syarat dia mempertimbangkan baki elektron tu 18 atau lebih dalam petala ketiga. Okey? So, tapi yang paling penting, oktet ni dia refer kepada petala paling luar. Mesti ada 8 elektron. Baik, sekarang ni kita nak tengok macam mana sesuatu atom yang neutral tu boleh jadi ion positif dan boleh jadi ion negatif. Okey. Apabila sesuatu atom tu dia derma atau dia terima elektron, maka atom tu akan jadi zarah bercas yang disebut sebagai ion. So, ion tadi apa? Atom yang bercas. Zarah yang bercas. Maaf. Zarah yang bercas kita sebut sebagai ion. Okey. Persoalan dia, kenapa nak susah payah nak derma, nak terima? Mestilah sebab atom yang kalau kumpulan 1 hingga 17 ni, kumpulan dia belum lagi stabil. Dia tak stabil. Sebab tu dia cenderung untuk derma atau terima elektron. Kenapa? Nak capai kestabilan. Nak membentuk susunan duplet pada petala pertama ataupun oktet. Okay, sebab tu dia derma atau terima elektron. Tapi bila dia derma elektron, okay, dia akan membentuk ion positif. Derma dia jadi positif. Dan dia akan menjadi ion negatif kalau dia terima elektron. Terbaliklah. Kalau dia derma elektron, dia jadi positif. Kau bagi duit banyak kan kat orang lain. Kau sedekah dengan hati yang ikhlas. Kau membentuk diri yang positif. Macam tu lah kan. Okay, so kalau derma elektron, menjadi ion positif. Kalau terima elektron, jadi ion negatif. Okay, sekarang ni kita just nak tengok pembentukan ion positif apabila atom unsur logam menderma. Atom unsur logam menderma elektron untuk capai oktet. Oktet. Okay, contoh natrium. Natrium ni proton dia 11. Maka elektron dia ada 11. Okay, buat susunan elektron untuk natrium. So, natrium petala pertama 1, 2. Okay, P1 dia ada 2. P2 ada berapa? Ada 8 lah. Kalau 8 baru 10 kan? Okey, ada 8. P2 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan baki dia petala ketiga ada 1. Sebab kan tadi elektron dia 11 kan? So, 1. Okey. Maka sekarang cuba tengok. Cuba tengok sekarang ni. Yang terluar hanya tinggal 1. Okey, yang terluar tinggal 1. So, bagaimana sekarang dia nak capai susunan oktet dia? Kalau kita tulis kan, dia punya susunan elektron 2, 8, 1. Okey, sekarang macam mana dekat petala yang ketiga ni dia nak capai oktet? Dia nak capai 8. Okey, atau macam mana natrium ni nak capai kedudukan yang stabil? Menjadi stabil. Ada dua cara. Pertama, sama ada dia dermakan satu elektron ni, derma satu elektron ni, atau satu lagi cara, dia terima 7 elektron. Kenapa nak terima 7? Ialah 7 tambah 1 kan jadi 8, baru capai oktet kan? Ini 7 elektron. Okey. Mana lagi senang? Derma satu elektron ni supaya dia jadi 2.8, ataupun dia kena terima elektron supaya dia jadi 2.8.8. Mana lagi senang? So, dah tentulah jawapan dia derma satu elektron lah lagi senang. Sebab tu unsur logam dia akan jadi ion positif bila dia dermakan elektron dia. Tiba tinggal 1 je kat sini kan. Dia derma elektron, so dia jadi 2, 8. Okey. Kalau ion negatif pula, ion negatif terbentuk bila dia terima elektron, dia tambah elektron. Yang logam tadi dia dah kekurangan elektron. Betul ke kekurangan elektron? Cuba tengok Tadi proton dia ada 11. So, proton kan charge positif. Dia ada positif 11 lah. Okey, tadi elektron dia ada 11. Kita dah susun jadi 11. Tapi, bila kita derma yang last ni, sekarang elektron dia dah tinggal 10. So, hanya tinggal negatif 10. Kalau kita tambah dua-dua charge ni, positif 11 tambah negatif 10, kan kita dapat positif 1. Sebab tu dia jadi ion positif.
Okey. Sekarang ni kita nak buat pula sulfur. Sulfur ni proton dia ada 16. Maksudnya sekarang elektron dia ada 16. Okey, ni belum lagi dia derma ke terima ke Ini masa dalam keadaan atom lah, neutral. Belum stabil. So yang ni keadaan belum stabil. Okey, belum stabil. Yang ni bila dia dah derma, dia dah stabil. Sama juga yang sini. Yang ini dia belum stabil. Ni. Sulfur ni dia belum derma, belum terima ke apa ke. So dia kat sini dia belum stabil. Ingat tadi semua atom cenderung untuk jadi stabil. Okay. So cuma kita nak tahu dia derma ke dia terima. Macam mana nak tahu? Kena buat susunan elektron. Yang ni. Kalau tak lukis pun, kita boleh teka tau susunan elektron. Kan? 16 kan? Elektron dia 16 kan? So cuba kita buat susunan elektron 2 petala pertama. Okey. 8 petala kedua. Baru 10 kan? Okey, 2 tambah 8, 10. Elektron ada berapa tadi? 16. Maksudnya petala ketiga, baki elektron ada berapa? 6 lah. Okey. Alright. So, bagaimana dia nak capai kestabilan? Sama ada, dia perlu terima 2 elektron. Kenapa? Yalah nak capai stabil. Sama ada, kalau dah terima 2 elektron, dia jadi berapa? 2, 8, 8. Kan? Tambah 2 kan? Kat ujung sekali, kat valence. Elektron valence. Petala terluar. Atau, adakah dia perlu derma 6 elektron untuk capai kedudukan oktet 2, 8. Yang mana lagi senang? Terima 2 elektron ke derma 6 elektron? Dah tentulah yang lagi senang adalah terima 2 elektron. Nampak tak? Ni tak stabil sebab belum oktet. Yang ni bila dia terima 2 elektron, dia terus stabil. Dia jadi oktet. Okay. Kenapa tak yang bawah ni? Nak derma 6 elektron. Susah dia nak tolak 6. Lebih baik dia tarik 2 je. Sama macam tadi ni. Dia nak terima 7. Dia nak tarik 7 elektron dari luar. Susah kan? Baik dia derma je satu yang ada dekat dia tu. Okay. So, bukan logam, dia akan terima elektron luar. Kalau unsur logam, dia derma. Ni, ujung sekali ni. Dia derma elektron luar. Dia derma elektron kepada atom lain, atom luar. Kalau unsur bukan logam, dia terima. Okay, jom kita kira. So, sekarang ni dah stabil. Okay, bila dia dah stabil, proton ada berapa? Proton tak berubah. Proton tak berubah. Yang kita derma, yang kita terima semua elektron. Okay, so dia positif 16. Proton positif lah. So, elektron pula. Okay, dia dah, kalau tadi, elektron ada 16, so dia negatif 16 lah kan. Okay, so kalau dah berlaku dia terima 2 elektron, yang ni bawah ni tak lah. Okay, kita tak nak yang bawah ni, kita nak yang atas je lagi senang. Dia terima 2 elektron, maksudnya dia kena tambah lagi 2 elektron. So, daripada negatif 16, dah jadi negatif 18. Tambahkan kedua-dua cas ni. 16, positif 16 tambah negatif 18 dapat berapa? Dapat negatif 2. So, itu kan jadi ion negatif tu. Okey, sekarang ni kita tengok magnesium pula. Dia kata magnesium, atom dia neutral. Dia neutral tapi dia tak stabil. Okey, dia ada 12 elektron. Jom kita terus susun. 12 kan, petala 1 ada berapa? 2. Petala kedua ada berapa? 8. Petala ketiga ada berapa? Baki dia? 2. 12? Okey. 282. Betul lah. Bagaimana atom magnesium dapat capai susunan elektron oktet yang stabil? Sama ada dia derma 2 elektron yang belakang ni. Okay, dia derma 2 elektron yang belakang ni supaya dia jadi 28. Tak oktet kan? Ataupun perlu ke dia nak ni derma 2 elektron? Atau mudah ke dia nak lagi terima, dia nak tarik lagi 6 elektron untuk jadi 288? Mana lagi mudah? Dah tentulah derma 2 elektron jadi mudah. Baik, tadi kita dah tengok susunan yang tak stabil tadi ni adalah 282. Okay, dan kita dah decide derma 2 elektron lagi mudah. So, sekarang kita tengok ion magnesium menjadi positif 2. Kenapa? Sebab dia dah derma 2 elektron.
Okey, cuba buktikan. Okey, magnesium tadi ada 12 elektron. Okey, 12 elektron asal dia kan. Ni kedudukan yang tak stabil lah. Okey, proton dia mestilah positif 12. Okey, elektron dia negatif 12. Sekarang ni dia dah dermakan 2 elektron. So, dia dah kurang. Kedudukan yang stabil, dia dah kurang 2 elektron. Sebab dia dah derma kan. So, proton ada positif 12. Elektron dah buang 2, tinggal negatif 10. Tambah 2 jadi positif 2. Nampak tak? Magnesium, ion 2 positif. Cara tulis macam ni, 2 positif. Okay, kenapa? Sebab dia dah derma 2 elektron. Baik, tadi kita tengok unsur logam. Unsur logam, okay, contoh magnesium tadi, dia mesti derma. Untuk dia capai oktet yang stabil, dia derma. So, dia akan jadi ion positif. Sekarang ni, tumpuan kita pula pada bukan logam. Okay, atom klorin 17 elektron. Susunan elektron 2, 8, 7. Nak capai oktet ada 2 cara. Satu, derma 7 elektron. Jadi 2, 8. Atau terima satu je elektron. So, dia jadi 2, 8, 8. Mana lagi senang? Terima satu elektron lagi senang. Kan? So, jadi macam mana? Dalam atom yang neutral, masa ni yang masa tengok bawah ni, masa dia tak stabil, dia punya proton positif 17. Macam mana saya tahu? Saya tengok sini. Kalau neutral kan sama, proton kan sama dengan elektron. Kan? So, elektron dia berapa? Negatif 17. Tapi dalam kedudukan yang dia dah capai oktet, dah stabil. Okay, proton dia berapa tadi? 17. Proton tak berubah. Ingat, kita tak gerakkan proton ni. Kita gerak elektron je. Elektron, kita dah tambah satu kan? Dah terima satu elektron. So, sekarang elektron jadi negatif 18. Tambahkan 2, kita dapat negatif 1. Nampak tak sekarang ni klorin dah jadi ion negatif 1? Baik, inilah rajah dia. Tadi. Okay, ni neutral Proton ada positif 17, elektron ada negatif 17. Bila dia terima satu elektron, okay, maka proton dia ada positif 17, elektron dia dah tambah 1, negatif 18. Tambah 2 dapat negatif 1. Sebab tu klorin charge-nya negatif 1. Sebab dia tak terima satu lagi elektron. Baik. Ini adalah slide yang terakhir. Okay, kali ini kita tak bagi gambar rajah. Susunan elektron bagi atom klorin adalah 287. Petala 1, 2, petala 2, 8, petala ketiga 7. Bagaimana atom ini mencapai susunan elektron yang oktet? Okay, yang oktet berapa? 287. Senang macam mana? Kita tambah lagi 1. 2, 8, 8. Maksudnya, dia terima satu elektron dekat petala paling luar. So, mana yang betul? Menerima salah, menerima berapa? 1 je. Kenapa 1? Daripada 7, kita nak jadikan dia lah 8 oktet. So, tambah 1 je lah elektron. Sebab tu jawapan dia adalah C. Okey, saya harap semua orang faham. Kalau tak faham, boleh PM saya. Okey, bye. Assalamualaikum.